Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan kamu dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia akan barang. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan limpah dan karuniaan daripada Allah, dapat lagi kita diberi oleh Allah Ta'ala nikmat kesihatan. Dengan mudah-mudahan dengan nikmat tersebut dapat kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari ini kita sambung lagi muzakarah kita yang lepas pada siri kita yang lalu, iaitulah berkaitan dengan perbahasan sifat ujub yang merupakan salah satu daripada sifat yang dicela di dalam agama kita. Yang barang siapa yang bersifat dengan sifat ujub ini, maka ketahuilah bahawasanya seseorang tersebut telah rugi nisbah akhiratnya. Kerana apa? Kerana seseorang yang bersifat dengan sifat ujub ini, amal ibadat yang dilakukan, pahalanya terhapus, terpadam, lantaran seseorang itu berasa lebih dengan amal ibadat yang dia lakukan. Ujub maksudnya ialah berasa lebih, satu perasaan di dalam hati seseorang yang dia rasa dia tu lebih. Dia lebih dari sudut sifatnya ataupun apa yang ada pada dirinya, tanpa dia ingat bahawasanya hak ada pada dirinya kelebihan tersebut ialah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan ujub. Maka bagaimanakah penawarnya? Penawar agar seseorang itu terhindar daripada penyakit ujub ini, ataupun ubat bagi seseorang agar tidak dijangkiti sifat ujub ini. Maka di sini kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jika kita ujub dengan sesuatu perkara yang bukanlah perkara tersebut kita ikhtiar untuk dapatkan, bukanlah sesuatu perkara
kita usaha untuk mendapatkannya, seperti rupa yang elok, suara yang elok, rupa paras yang cantik, suara yang lunak. Maka ini bukan hasil daripada ikhtiar ataupun perkara yang kita usaha dapatkannya, tidak, tapi ianya asal lagi begitu rupa ni. Bukan kita nak, bukan kita pilih usaha untuk mendapatkan rupa yang cantik, tidak, asal kejadiannya begitu. Asal kejadian yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Maka ini bukan daripada usaha kita. Kalau usaha kita lah kecantikan rupa parah ni, tentulah anak-anak kita nak hak comel-comel. Kalau hak lelaki, hak handsome, kacak-kacak, hak hidung macung, hak mata bola, hak bulu kelingnya lebar, hak lentiknya bulu matanya, begitu. Mesti nak hidung, tak mahu hidung yang kepek-kepek, tapi ternyata hak keluarnya tidak seperti yang kita inginkan. Begitu. Maka ini menunjukkan bahawasanya ia bukan usaha kita. Ianya ada pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan. Walhasilnya benda ni bukan hasil daripada usaha ikhtiar yang kita nak dapatkannya, tidak. Maka oleh yang demikian, kalau kita muncul dengan perkara tersebut, cara penawannya kena ingat hak ni bukan usaha kita. Maka dah bukan usaha kita, layakkah kita nak berasa wujud, nak berasa lebih dengan benda hak bukan kita usaha? Tak malu ke? Gitu. Maka ini kita kena bersyukur kepada Allah. Kita kena berasa kelebihan yang ada pada diri ni merupakan kejadian anugerah, nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada seseorang. Dia kena motivasi diri dia begitu. Dia kena ingat begitu. Dia kena renung begitu. Dia kena rasa dalam hati dia hak lebih itu ialah karuniaan, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri seseorang. Tak layak dia nak ujub dengan perkara tersebut. Tu yang pertama. Maka yang kedua, seandainya kita ujub. Yang kedua, seandainya kita ujub dengan perkara yang mana perkara ni perkara yang kita usaha, yang kita ikhtiar dapatkannya. Contoh, ilmu. Nak jadi ada ilmu, nak reti satu-satu benda, nak jadi orang yang alim, mesti melalui belajar. Kena cari ilmu, kena tuntut ilmu, kena bersusah payah, kena ada pen, kena ada kitab, kena ada anggota badan. Kalau tidak, nak catat ilmu macam mana? Begitu je amal ibadat hak kita buat. Dengan bahawasanya kita usaha memperbanyakkan dia. Ibadat, baca Quran, berzikir, dan juga ibadat-ibadat yang lain. Maka ini ialah hasil daripada usaha kita. Dapatan ilmu tersebut, dapatan ibadat hak kita buat tu hasil daripada kita yang usaha. Kita yang ikhtiar untuk mendapatkan. Maka kalau kita berasa ujuk dengan perkara tersebut, ubatnya ialah kita kena renung motivasi diri kita dengan bahawasanya kita dapat ilmu, kita dapat buat banyak ibadat, kita dapat berzikir, kita dapat buat begian sebab apa mudah dia. Kerana apa jadi mudah kita nak dapatkan ilmu, boleh ilmu? Kerana apa mudah kita nak baca Quran, dapat kita memperbanyakkan dia? Tak lain tak bukan daripada kerana kita ada mulut anggota, kita ada tangan dapat kita nak ambil Quran, kerana kita ada kaki dapat kita melangkah kaki untuk pergi ke majlis ilmu, ataupun untuk pergi pada satu-satu tempat hak kita nak buat ibadat. Maka semua tu, kaki, tangan, otak, apa semua tu, mari daripada mana?
datangnya daripada hak Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Maka oleh kerana tu kita perlu ingat bahawasanya hak ni ialah pemberian daripada Allah Ta'ala juga. Maka tak boleh, tak sewajarnya, tak sepatutnya untuk kita nak berbangga lebih, berasa hebat dengan perkara tersebut kerana ianya datang daripada Allah. Bahkan kita kena berasa, oh inilah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Itu penawar dia. Dua penawar yang disebutkan di dalam kitab kita yang pertama. Sekiranya ujub yang datang itu ialah ujub terhadap perkara yang bukan kita usaha. Ingat, itu ialah daripada Allah. Kena berasa itu datang daripada Allah. Maka bila begitu, terhakilah sifat ujub tadi. Yang kedua, seandainya ujub terhadap perkara-perkara yang kita usaha, benda tersebut dapat. Oh, ilmu aku banyak. Ilmu aku banyak tu. Mari daripada mana? Mari daripada anugerah Allah. Mari daripada karuniaan Allah. Nak dapat ilmu kena ada kaki, kena ada bagian. Mari daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak wujud apanya? Ini semua datang daripada Allah, karunia daripada Allah. Kena ingat tu daripada Allah. Maka ianya secara tidak langsung akan terhakis, akan tercabut, akan terpadam apabila kita memotivasikan diri kita dengan sebegitu rupa. Hilanglah sifat ujub tadi. Ni ubat dia, penawar dia, panado dia, agar terhakis ataupun hilang sifat ujub di dalam diri seseorang yang bersifat dengannya. Maka kita nak sambung pada malam ini, pada hari ini, di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, seperti firman Allah. Ini sinambungan daripada hak bahagian yang kedua tu. Itulah seseorang itu ujub terhadap perkara yang dia usaha, seperti banyak ilmu, banyak ibadat, yang mana semua tu pokok pangkalnya ialah anugerah ciptaan Allah kepada kita. Mana dalil ni ialah semuanya ciptaan Allah. Allah yang menjadikan segala-gala tadi yang ada pada diri kita. Dalilnya seperti firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan kamu. Allah yang menjadikan kamu, dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia akan barang. Dan perbuatan hakmu buat tu pun Allah yang menjadikan. Ini dalil menunjukkan semuanya ialah Allah yang menjadikan. Dalil yang kedua, dan firman Allah, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Artinya, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu, tak berkehendaklah kamu akan nak buat satu-satu benda tu, melainkan bahawa menghendaki akan dia akan sesuatu perkara yang kamu nak tu menghendaki oleh Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala yang menghendaki. Apa hak kita nak buat apa? Nak pergi belajar ilmu. Ni pun atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nak menunjukkan kepada kita semua tidak terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dalam akidah, maknanya wajib kita i'tiqad segala-galanya ialah yang Allah Ta'ala jadikan. Segala-gala yang terjadi juga ialah di atas kehendak Allah. Maka kita ni, hak ikhtiar kita ni pun Allah yang berkehendak terhadap kita nak buat satu-satu benda. Semuanya tak boleh nak lepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma pada zahirnya, maknanya dah semua Allah, bermakna
apa hak kita nak buat ni, pada zahirnya kita kena kata kita lah. Kita lah yang nak satu-satu benda, nak pergi ke situ, nak pergi ke sini, kita lah pada zahirnya. Tapi hakikat sebenarnya, jika apa kita panggil, jika diteliti, hakikatnya tu pun hak kemahuan sendiri tu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang terjadi semuanya maknanya ialah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dalil dia. Dalil dia. Habis itu. Dah begitu. Manakala kita tahu bahawasanya segala-gala ni ialah Allah yang menjadikan, segala-gala yang berlaku tu juga ialah di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sayugia bahawa yang berakal. Dah begitu kak, maka sayugia bagi yang berakal. Sepatutnya dengan makna mesti dah lah orang yang berakal dah tahu begitu, bahawa adalah wujudnya, bahawa berbilang besarlah, maknanya selama-lama dengan limpah karunia Allah dan kemurahan Allah. Kita kena berasa segala apa hak ada pada diri kita hak lebih tu ialah kita kena ingat bahawasanya semua tu karuniaan Allah kepada kita. Kerana apa kita kena senantiasa berbilang besar terhadap semua tu ialah limpah karuniaan daripada Allah. Kerana mengurniakan ia Allah baginya, bagi seorang tadi tu, akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia Allah baginya, bagi seorang beri petunjuk kepada ibadah. Allah beri petunjuk dengan tiada ada terdahulu baginya, bagi seorang tak terdahulu sebab dan usaha dan ikhtiar. Semuanya Allah lah yang menjadikan. Atas kehendak Allah lah yang kita dapat nak buat ibadah tu. Petunjuk Allah, taufik Allah, kekuatan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita dapat kita buat amal ibadat tadi tu tanpa terdahulu sebab usaha dan ikhtiar. Dengan maknanya bukan sebab kita usaha kita boleh buat ibadat tu. Pada hakikinya bukan sebab dengan kita ikhtiar, bukan dengan sebab kita buat sebab kita dapat banyak ibadat tadi tu. Pada hakikatnya tak, semuanya ialah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang beri kepada kita semua tadi. Maka tak wajarlah, tak sepatutlah, tak sunglah kita nak berasa lebih dengan karuniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Bahkan kita kena berasa ingat selalu ni ialah karuniaan daripada Allah kepada kita. Itu maksud dia. Begitu. Baik. Dan menegah Allah Ta'ala sebaliknya, Allah Ta'ala tahan, tak beri akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk. Allah Ta'ala tak beri itu dengan semata-mata keadilannya, keadilan Allah. Ada juga orang yang Allah Ta'ala tak beri ilmu, ada juga orang yang Allah Ta'ala tak beri kepada dia tu untuk buat ibadat. Ini semua ialah semata-mata keadilan Allah. Kita kena ingat begitu. Maka dah begitu, maknanya kita tak berasalah kita ni lebih dari sudut apa-apa sekalipun. Kerana tu semua ialah kita dapat buat amal, semua taufik hidayah daripada Allah. Orang yang tak buat amal tu adalah keadilan Allah Ta'ala. Keadilan Allah. Allah lah yang maha bijak, dia lah yang tahu kerana apa kita tak reti hak ni. Tu keadilan dia. Tu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tak reti apa hikmah dia. Ada hikmah lah tu. Cuma kita tak reti kerana ilmu kita sikit, ilmu Allah meliputi. Kita tak reti benda-benda tu semua. Tu ada hikmah yang tertentu. Seperti kita kata orang kita ni kita tak tahu. Budak misalnya.
budak ni dia tengok seorang pokcik itu dia duk kasih lembu. Jadi sakit lembu tadi. Bila begitu pakcik, budak tu marah. Pakcik ni apa ni duk buat kesiahan kepada lembu begitu tu? Apa ni buat naya kepada lembu tu? Pakcik tu kata, mu budak, mu tak tahu. Mu tak asal ada kritik aku lah. Aku buat begitu ada sebab dia. Ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Iaitulah supaya lembu tadi tu jadi gemuk. Jadi gemuk, isi sedap nak makan. Itu hikmah dia. Tapi budak kerana ceteknya ilmu, dia duk kritik. Apa duk buat soling, duk buat nanya ni. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kiasannya. Maknanya ilmu kita cetek. Kerana apa ni Allah Ta'ala tak beri kepada orang tu ilmu? Kerana apa Allah Ta'ala tak beri kepada orang tu maknanya untuk buat ibadat? Itu semua ada hikmah yang tertentu, keadilannya yang kita tak erti benda tu semua. Habis itu. Walhasilnya, apa yang ada pada diri kita, ibadat hak kita buat, hak kita dok berasa ujuk tu semua karuniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Tak sewajarnya kita nak ujuk terhadap perkara tersebut, dan kita kena ingat ini adalah karuniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu. Kata pengarah, dan hendaklah takut ia seorang. Kita ni kena motivasi diri kita. Kita kena senantiasa rasa takut akan mencabut oleh Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut, iaitulah nikmat-nikmat yang ada pada diri kita tu lah. Amal banyak, ilmu banyak, ikutlah. Ataupun hak bukan dengan usaha kita, kecantikan dan lain-lain daripadanya. Kita kena berasa takut, senantiasa rasa bimbang, takut Allah Ta'ala cabut daripadanya, daripada seorang. Kalau Allah Ta'ala tak cabut pun, dan boleh jadi kita kena berasa ingat dalam hati kita, kita kena berasa bimbang. Kalau Allah Ta'ala tak cabut sekalipun nikmat-nikmat tersebut yang ada pada diri kita tadi tu, banyak ibadatnya, banyak amalnya, banyak ilmunya misalnya, boleh jadi kita kena berasa takut juga. Boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya, atas seorang, waliyazubillah. Takut-takutnya kita kena berasa bimbang. Banyak amal aku, takut-takut Allah Ta'ala beri pemberian istidraj kepada aku. Iaitulah pemberian istidraj ni dengan maknanya satu-satu pemberian yang Allah Ta'ala beri nak suruh kita makin lalai sebenarnya, yang akhir-akhirnya akan terjerumus kepada neraka. Begitu pendek katanya istidraj ni. Allah Ta'ala beri ilmu kepada kita, kita duk berasa bangga dengan tu. Hak ni dia panggil kita kena rasa bimbang. Takut hak banyak ilmu tu istidraj kepada kita. Mana kalau kita ada ilmu banyak, takutnya kita belajar kerana dunia. Dapat ilmu tadi tu kerana nak mengajar, kerana nak kepada dunia. Akhir-akhirnya ke neraka. Tu waliyazubillah. Kita kena berasa takut begitu. Kena berasa takut di dalam hati kita di atas apa yang ada pada diri kita. Jangan sesekali kita berasa lebih angkuh dengan amal ibadat hak kita ada pada diri kita, yang akan membawa kepada hilangnya pahala amal ibadat yang kita lakukan. Kita kena berasa kan Allah Ta'ala cabut. Jangan duk berasa angkuh. Jangan jangan duk ujuk dengan sifat tadi. Dengan apa kita ada. Ataupun kan Allah Ta'ala beri kepada aku ni istidraj, waliyazubillah. Kena berasa takut sama dalam hati kita. Selalu kena ada perasaan takut tadi. Maka terdindinglah kita daripada sifat ujub tadi. Gitu. Baik. Seperti firman Allah Ta'ala. Ni dalil pada kata ada satu-satu jenis perkara nikmat tu Allah Ta'ala beri atas jalan istidraj. Seperti firman Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah. Artinya membuka oleh Allah Ta'ala. Ayat ni Allah Ta'ala mengurniakan
atas mereka itu. Allah Ta'ala karunia, Allah Ta'ala beri buka akan bermacam-macam daripada segala nikmat. Tapi Allah beri itu atas jalan istidraj. Allah beri atas jalan istidraj pada sesuatu kaum tu. Hingga apabila sukacita mereka itu, hinggalah dia tu rasa suka dengan nikmat, dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu tadi, tiba-tiba menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu, yakni di akhirat lah, dengan terkejut, dengan dia tak suka-suka. Ingat kau dia molek dah. Tiba-tiba dah akhiratnya, natijahnya Allah Ta'ala seksa dia dengan tak disuka-suka. Allah waliyazubillah. Itu nikmat dengan atas jalan istidraj. Dan firman Allah Ta'ala lagi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya selagi kami akan ambil mereka itu sedikit-sedikit, ambil daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan dia, yakni Allah Ta'ala akan tarik nikmat sikit demi sedikit bagi orang-orang yang berasa lebih dengan apa yang ada pada dirinya. Habis itu. Makna istidraj itu, apa makna istidraj? Tadi istidraj ni ialah menghampirkan kepada seksa Allah dengan diberi tangguh sedikit-sedikit. Iaitulah satu hari nanti mereka akan diseksa. Itu maksud istidraj. Contohnya seperti bandingnya seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Dia buat banding seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Kan? Ayam. Kita manusia nak tangkap ayam, kita pun bagi nasi ke, berah ke, buat umpan. Itu pemberian. Jadi balik sebelah ayam ni, ni nikmat ni. Makan juga. Rupa-rupa nikmat dia makan, akhir-akhirnya kena sembelih dia, kena tangkap kepada tuan manusia tadi. Kena sembelih dia, matilah dia tadi. Ya duk ingat kau nikmat tu sedapnya makan. Akhir-akhirnya kena sembelih, maknanya mati dia. Tu banding dia. Begitulah kita yang diberi nikmat ni, kita kena ingat takut-takutnya benda ni istidraj. Nikmat duduk dalam diberi nikmat, akhir-akhirnya waliyazubillah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala lindung kita daripada perkara-perkara tersebut terhadap kita semua. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.